Assalamualaikum dan selamat kembali ke Domir TV. Kiamat tidak akan terjadi sebelum kalian melihat 10 tanda-tandanya. Terbitnya matahari dari barat, ad-dukhan iaitu asap, dabbatul ard, munculnya Ya'juj dan Ma'juj, keluarnya Dajjal, munculnya Isa ibn Maryam. 3 gerhana, gerhana di barat, gerhana di timur, gerhana di Jazirah Arab. Api yang keluar dari dasar Eden yang mengiring atau mengumpulkan manusia dan bersama mereka di mana saja berada. Hadis ini menunjukkan bahawa salah satu tanda akhir zaman yang besar adalah kemunculan Dabbatul Ard. Ad-Dabbah menurut bahasa adalah setiap yang berjalan di atas muka bumi. Manakala menurut istilah pula, Ad-Dabbah adalah sejenis binatang yang akan keluar di akhir zaman apabila manusia dalam keadaan yang jauh daripada agama. Dan keluarnya Ad-Dabbah ini merupakan antara tanda-tanda besar hari kiamat. Terdapat banyak nas tentang kemunculan Dabbatul Ard pada akhir zaman. Antaranya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maksudnya, dan apabila sampai masa berlakunya hukuman atas manusia, kami keluarkan untuk mereka sejenis binatang dari bumi yang akan menyatakan kepada mereka bahawa manusia telah tidak meyakini ayat-ayat keterangan dan pengajaran kami. Imam At-Tabari dalam menjelaskan ayat di atas menyebut, kebanyakan ulama berkata, keluarnya dabbah yang disebut ini apabila manusia sudah tidak menyeru yang ma'ruf dan tidak mencegah yang mungkar. Antara yang berpendapat sedemikian ialah Ibn Umar radhiyallahu anhu. Seperti mana diriwayatkan berkata, ianya berlaku apabila tidak ada lagi yang menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Imam Ibn Kathir berkata, binatang ini akan keluar pada akhir zaman semasa manusia telah rosak dan meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menukar agama yang hak dengan mengikut kebatilan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengeluarkan kepada mereka binatang dari bumi. Dikatakan ia dari Mekah dan dikatakan juga dari selainnya. Maka manusia mula berbicara berkenaan binatang tersebut. Syekh Dr. Wahbah Al-Zuhaili berkata, pada akhir zaman, ketika manusia sudah rosak, tidak menjalankan perintah-perintah Allah, menggantikan agama yang hak, mereka berhak mendapat azab yang dijanjikan, iaitu menjelang datangnya kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan binatang melata dari bumi untuk manusia yang berbicara kepada mereka bahawa kebanyakan manusia tidak meyakini ayat-ayat Allah. Abu Zur'ah pula meriwayatkan dengan katanya, ada 3 puak orang Islam yang bertemu Marwan ibn Al-Hakam di Madinah. Lalu mereka mendengar beliau sedang membicarakan berkenaan tanda akhir kiamat dengan menyebut bahawa yang pertama kali keluar ialah Dajjal. Lantas Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu berkata, Marwan tidak mengatakan sesuatu. Sesungguhnya aku menghafal satu hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana aku masih tidak lupa. Aku mendengar baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya, sesungguhnya tanda-tanda kiamat yang pertama kali keluar ialah terbitnya matahari dari barat dan keluarnya binatang, dabbah, kepada manusia pada waktu duha. Antara keduanya tidak diketahui mana yang terkemudian keluarnya, tapi keluarnya secara berturut, yang satu mengikuti yang satunya dalam jangka waktu yang singkat. Al-Hafiz Ibn Hajar berkata, hikmah yang demikian itu bahawa keluarnya matahari dari sebelah barat sebagai menutup pintu taubat. Kemudian datang Dabbatul Ard yang membezakan antara orang yang beriman dan orang kafir sebagai penyempurnaan untuk maksud sebenar pintu taubat telah tertutup. Tidak ragu lagi bahawa Dabbatul Ard bukanlah binatang yang biasa, tetapi ia dapat berbicara dan bercakap-cakap dengan manusia.
Walaupun majoriti sarjana Islam kontemporari menerima tafsiran tradisional tentang Dabbatul Ard sebagai makhluk literal, ada juga yang menafsirkan binatang itu sebagai mungkin dibuat daripada pelbagai bahagian termasuk penyakit berjangkit seperti HIV dan virus-virus lain. Tafsiran lain adalah bahawa Dabbatul Ard boleh merujuk kepada komputer kerana bahan yang digunakan adalah asal-usul duniawi sintetik. Syekh Imran Nazar Hussein, seorang pengkaji eskatologi Islam, telah berpendapat bahawa Dabbatul Ard merujuk kepada teknologi wireless yang digunakan pada hari ini. Beliau merujuk kepada teknologi gelombang radio untuk menghubungkan antara peranti yang akan merosakkan keupayaan memori yang ada pada manusia, terutamanya pada anak-anak kecil. Ini akan mengakibatkan berkurangnya para hufaz, justru menjatuhkan masyarakat Islam seperti jatuhnya tongkat Nabi Sulaiman alaihissalam. Setelah kami tetapkan berlakunya kematian Nabi Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka tentang kematiannya, melainkan Dabbatul Ard yang telah memakan tongkatnya. Maka apabila ia tumbang, ternyatalah kepada golongan jin itu bahawa kalaulah mereka sedia mengetahui perkara yang gaib, nescaya mereka tidak tinggal sedemikian lamanya di dalam azab yang menghina. Terdapat juga idea kontemporari yang baru muncul bahawa AI atau kecerdasan artifisial mungkin berevolusi dan menjadi sebuah makhluk yang dapat memberi petunjuk kepada datangnya hari kiamat. Berdasarkan kepada himpunan NAS, kami nyatakan di sini beberapa ciri Dabbatul Ard. Antaranya, ia merupakan haiwan yang aneh, tidak seperti haiwan yang biasa. Berkaki 4 dan berkuku, tidak berekor, bertanduk, tinggi dan besar. Ia boleh berkata-kata dan memahami bahasa manusia. Antara sifat yang bukan termasuk Dabbatul Ard ialah ia bukan keturunan manusia. Ia bukan haiwan yang membiak, tetapi satu haiwan sahaja. Ia bukan keturunan haiwan yang sedia ada di muka bumi, tetapi dikeluarkan oleh Allah seperti firman-Nya, akhrajna. Ia bukan makhluk asing yang datang dari langit. Sebaliknya, ia datang dari bumi seperti firman-Nya, minal ard. Ulama menganggap kemunculan Dabbatul Ard dengan izin Allah adalah salah satu daripada antara tanda-tanda kiamat yang besar. Kedatangan dan kemunculan Dabbatul Ard memperihalkan dan berkata kepada manusia dengan pemisahan mereka yang beriman dan yang kufur. Justru sewajarnya kita imani dengan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan hari akhirat dan tanda-tanda kiamat.